Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maria binti Rosidi, nombor matrik 283199 dari Kampus Sibu, Sarawak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hilmi bin Zamil, nombor matrik 283225. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiza binti Nur Samsul Azam, nombor matrik saya 283535. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan hasil temu bual bersama Encik Itin iaitu pengarah Lembaga Air Sibu, kami telah memilih tajuk iaitu Komunikasi Organisasi Lembaga Air Sibu. Pengenalan Lembaga Air Sibu pada mulanya ditubuhkan pada tahun 1959. Seterusnya diperbadankan di bawah Perintah Lembaga Air Sibu 1959 yang dibuat di bawah Seksyen 19 Ordinan Bekalan Air. Selain itu, ia kemudian diperbadankan semula di bawah Perintah Lembaga Air Sibu pada tahun 1995 yang dibuat di bawah Seksyen 19 Ordinan Air tahun 1954 apabila Ordinan Bekalan Air 1959 dimansuhkan. Perlembagaan lembaga ini seterusnya dipindah melalui Perintah Lembaga Air Sibu 2002 dan Perintah Lembaga Air Sibu 2005. Pengenalan kedua, Lembaga Air Sibu merupakan sebuah organisasi yang membekalkan air yang bersih dan berkualiti di bawah tadbir oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Pengenalan ketiga merujuk kepada visi Lembaga Air Sibu pula ialah untuk memberi 100% perlindungan bekalan air pada tahun 2025 kepada seluruh tempat di Sarawak. Misi Lembaga Air Sibu pula ialah untuk membekalkan air yang berkualiti dan berpatutan untuk semua orang penduduk di seluruh Sarawak. Uraian bidang komunikasi yang dipilih ialah: pertama, organisasi Lembaga Air Sungai Sibu menggunakan komunikasi interpersonal yang melibatkan komunikasi antara individu di mana proses komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Bidang komunikasi yang kedua digunakan dalam organisasi Lembaga Air Sibu juga ialah bidang komunikasi secara kumpulan. Seorang ketua atau pengurus yang berperanan dalam membuat sesuatu keputusan dan matlamat arah tuju organisasi dan dipatuhi oleh semua ahli. Seterusnya, bidang komunikasi yang ketiga digunakan oleh organisasi Lembaga Air Sibu dengan menyampaikan maklumat mengenai organisasi mereka hanya diletakkan di notis board untuk tujuan rujukan pihak kaki tangan organisasi tersebut. Akhir sekali, bidang komunikasi yang digunakan ialah perhubungan awam, di mana seseorang yang berucap secara khalayak awam yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Terdapat 8 amalan-amalan komunikasi organisasi yang diamalkan oleh Lembaga Air Sibu Sarawak. 1 adalah sistem pengurusan, 2. Iklim dan budaya organisasi, 3. Jaringan komunikasi, 4. Buat putusan, 5. Konflik kuasa dan politik, 6. Kepimpinan, 7. Etika komunikasi organisasi dan 8 adalah teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Seterusnya, kita akan melihat kesan amalan komunikasi organisasi terhadap pencapaian matlamat di dalam Jabatan Air Sibu Sarawak. Dengan adanya amalan komunikasi ini, komunikasi yang berlaku di antara pengurusan atasan dan kaki tangan bawahan melalui perjumpaan dan perbincangan mengenai isu atau masalah yang dihadapi oleh kaki tangan bawahan dapat diselesaikan. Ia juga akan mewujudkan komunikasi dua hala yang menjadikan suasana mesra dalam organisasi. Kesan daripada amalan komunikasi ini juga akan membina persahabatan di antara pihak pengurusan dan kaki tangan bawahan. Amalan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT banyak membantu organisasi Lembaga Air Sibu dalam memantapkan cara kerja yang lebih produktif dan efisien. Justru, kesan amalan komunikasi organisasi ini memberi impak dan kesan yang positif dalam prestasi kerja dalam organisasi dan juga hubungan pihak pengurusan Lembaga Air Sibu menjadi lebih mesra antara kaki tangan bawahan dan pelanggan. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan dan produktiviti Lembaga Air Sibu Sarawak. Berdasarkan hasil temu bual bersama pengurus besar Lembaga Air Sibu, iaitu Encik Itin Langit,
Terdapat 3 amalan komunikasi yang dapat ditingkatkan, iaitu yang pertama, kemampuan ICT. Pada masa kini, WhatsApp Group merupakan satu aplikasi yang terdapat di dalam telefon pintar. Ini merupakan medium utama komunikasi dalam organisasi kerana pengguna dapat berinteraksi dengan cepat dan mendapat maklumat serta maklum balas dengan segera. Aplikasi ini digunakan secara meluas dan ia membantu dalam perkongsian maklumat dan membuat keputusan kecil dengan cepat dan berkesan. Seterusnya, yang kedua, sistem pengurusan. Walaupun platform WhatsApp Group dapat memberikan maklumat secara cepat dan efektif, surat berkeliling masih diperlukan dalam tujuan menyampaikan maklumat rasmi kepada semua kekitangan dalam organisasi. Ini merupakan satu medium komunikasi secara rasmi yang dapat ditingkatkan dan berkesan diguna pakai di lembaga ICIBU. Seterusnya, amalan komunikasi yang terakhir ialah maklumat media dan publicity. Papan notis merupakan amalan komunikasi yang terbaik dalam meningkatkan amalan komunikasi di lembaga ICIBU. Segala maklumat dan informasi dari pihak pengurusan akan memberi manfaat yang besar khususnya kepada staf dalam meningkatkan pengetahuan dan perkembangan semasa yang berlaku di lembaga ICIBU. Saya rasa ini berkaitan dengan cara komunikasi dengan mereka lah. Betul. Mungkin bukan dari segi bubbly sajalah. Tapi apa-apa maklumat yang penting, terutama contohlah tentang SOP yang terbaru atau even kita sendiri ada SOP yang terbaru tentang pandemik kan. Betul. Kita sebab kita tak dapat buat mesyuarat semua. Even mesyuarat pun gunakan Zoom macam ni kan. Itu pun tidak semua kita buat. Peringkat pegawai sajalah, peringkat dengan staf terpulang dengan HOD lah, head of department lah, masing-masing bagi tahu dengan mereka. Jadi kita keluarkan satu contohnya kita keluarkan satu perkeliling circular kan. Supaya mereka dapat baca sendirilah. Dan kalau mereka tidak dapat faham, mereka boleh merujuk kepada pegawai atasan mereka lah atau kepada saya sendirilah. Selalu kepada pegawai atasan lah. Itu satu cara lah. Itu satu cara. Kesimpulannya, komunikasi dalam organisasi merupakan nadi utama dalam membantu sesebuah organisasi berjaya mencapai matlamatnya. Amalan komunikasi yang diamalkan dalam sesebuah organisasi amat penting dalam membentuk gerak kerja yang efektif dan efisien. Komunikasi merupakan antara elemen yang penting dalam menentukan kejayaan organisasi, tetapi sering dianggap mudah. Komunikasi yang tidak berkesan dalam organisasi juga akan menyebabkan pekerja tidak mencapai tahap kepuasan kerja yang tinggi. Ini dapat mempengaruhi tahap motivasi pekerja dan produktiviti organisasi tersebut, dan kesemua pekerja di setiap bahagian perlu sedar akan kepentingan komunikasi dalam organisasi. Manakala komunikasi yang jelas akan membantu pekerja serta organisasi dalam usaha meningkatkan motivasi, prestasi kerja dan organisasi. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.